Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Baik, sebelum ni kita dah belajar beberapa kemahiran proses sains. Hari ini cikgu akan sambung lagi PDPR kita dan kita akan belajar satu lagi kemahiran proses sains yang sangat penting, iaitu kemahiran proses sains berkomunikasi. Baik, jom kita mulakan sekarang. Baik murid-murid, apa yang kamu perlu tahu untuk pengajaran hari ini? Okey, satu, kamu perlu tahu definisi kemahiran proses sains berkomunikasi. Kedua, kamu perlu tahu cara-cara berkomunikasi. Dan yang ketiga, kamu perlu tahu cara untuk menerangkan maklumat ataupun data melalui berkomunikasi. Murid-murid, kemahiran proses sains berkomunikasi adalah salah satu kemahiran yang sangat penting kerana dalam sains ada banyak uji kaji yang kita lakukan ataupun orang sains sentiasa menyampaikan maklumat dan berdasarkan data, berdasarkan bukti. Jadi, berkomunikasi ialah kemahiran memberikan penerangan tentang tindakan, objek atau peristiwa menggunakan perkataan atau simbol, grafik seperti jadual, graf, raja ataupun model. Okey, untuk kelas hari ini cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut. Cikgu harap kamu semua tumpukan perhatian dan kamu perlu tahu bahawa berkomunikasi adalah salah satu kemahiran proses sains yang sangat-sangat penting. Baik murid-murid, sekarang kamu dapat lihat beberapa gambar jenis buah-buahan. Cara berkomunikasi, yang pertama adalah melalui gambar ataupun model. Seterusnya, cara berkomunikasi adalah melalui jadual. Baik, murid tahun 3 telah mengumpul maklumat bilangan murid dalam kelas mengikut jenis-jenis buah-buahan kegemaran mereka. Maklumat tersebut direkodkan dalam jadual. Baik, contohnya kamu dalam kelas dan cikgu kamu berikan kamu kaji selidik untuk tahu apa buah-buah kegemaran kawan-kawan kamu dalam kelas. Jadi ada betik, ada durian, ada pisang, ada tembikai. Selalunya kamu akan suruh kawan angkat tangan. Siapa suka makan betik? Siapa suka makan durian? Siapa suka makan pisang? Siapa suka makan tembikai? Bila kamu dah kumpul data, kamu dah dapat berapa orang yang suka berdasarkan jenis buah-buahan, kamu kumpul dan kamu tulis dan catatkan dalam bentuk jadual. Dan jadual ni dipersembahkan dan kita panggil sebagai salah satu cara berkomunikasi. Baik murid-murid, cara seterusnya untuk berkomunikasi adalah melalui graf. Hasil keputusan yang kamu perolehi, kamu masukkan ke dalam graf. Daripada graf, kamu tahu dan kamu boleh buat pemerhatian apa dia buah-buahan yang paling digemari, apa dia buah-buahan yang kurang digemari. Jadi graf ni adalah salah satu cara berkomunikasi dan graf ni juga adalah salah satu cara untuk menunjukkan bukti daripada uji kaji kamu ataupun bukti daripada kamu punya kaji selidik. Ini adalah contoh seterusnya bagaimana cara untuk berkomunikasi. Cikgu ulang sekali lagi, melalui graf. Baik murid-murid, komunikasi juga boleh disampaikan melalui perkataan. Kamu tulis. Baik, berdasarkan keputusan yang kamu perolehi, kamu tulis keputusannya. Berdasarkan jadual, 8 orang murid suka makan buah betik. 9 orang suka makan buah durian. Murid yang suka makan pisang ialah 7 orang, manakala 6 orang murid suka makan tembikai. Kesimpulannya, buah yang paling disukai ialah buah durian. Baik, untuk yang seterusnya, cikgu akan tunjukkan kamu cara macam mana untuk berkomunikasi. Jom tengok. Baik, Muhammad Afif, boleh kamu terangkan keputusan yang kamu perolehi pada hari ini?
Baik cikgu, ini adalah keputusan saya tentang maklumat bilangan murid di dalam kelas mengikut jenis buah-buahan kegemaran mereka yang saya telah letakkan di dalam jadual ini. Penerangan, seramai 8 orang murid suka makan buah betik. 9 orang suka buah durian. Murid yang suka makan pisang ialah 7 orang, manakala 6 orang murid suka makan buah tembikai. Kesimpulannya, buah yang paling disukai ialah buah durian. Terima kasih Afif. Sama-sama. Baik murid-murid, nampak ni depan kamu, setiap hari kita akan ternanti-nanti berapa banyak bilangan kes COVID di negara kita. Kita masih belum menang ya. Jadi salah satu cara untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan maklumat, untuk memberitahu kepada masyarakat, untuk menerangkan sesuatu perkara adalah melalui peta. Itu maksud berkomunikasi. Okey, jadi sebagai orang sains, kita perlu menyampaikan data yang betul, data yang mudah difahami, data yang ringkas. Okey, tengok peta ni Daripada peta ni kamu boleh tengok negeri mana yang paling banyak lagi kes COVID. Ini adalah kes COVID semalam 24 hari bulan 2 2021. Dan kita masih mencatatkan jumlah kes yang tinggi iaitu 3,545 kes. Okey. Dan juga di sebelahnya adalah satu lagi cara untuk kita berkomunikasi iaitu melalui jadual. Sebab tu saya kata kemahiran berkomunikasi ni sangat-sangat penting. Baik murid-murid, sebelum cikgu akhiri pengajaran hari ini, kamu tengok, kamu dapat lihat, kamu kenal tak siapa yang saya letakkan dalam slide ini? Okey, itulah Dr. Nur Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Kat mana kamu tengok dia? Setiap hari kita akan tertunggu-tunggu pengumuman dari dia berkenaan dengan kuantiti ataupun bilangan kes COVID di Malaysia. Okey, beliau Dr. Nur Hisham ni adalah salah seorang yang berkomunikasi dengan kita setiap hari dari segi bercakapan, dan dia bercakap dengan data. Dia bercakap sambil dia menunjukkan graf, sambil dia menunjukkan peta. Inilah contoh seorang insan yang kita boleh jadikan idola, betapa dia cuba memberi penerangan yang terbaik, kesedaran kepada rakyat Malaysia untuk hentikan wabak COVID-19. Dekat bahagian bawah tu ada satu poster, okey, berkenaan dengan norma baru kehidupan. Elakkan 3S, amalkan 3W. Cuba cari apa tu 3W yang kita perlu amalkan, apa tu 3S yang kita perlu amalkan. Cikgu akan tanya kamu Okey murid-murid, okey, akhir sekali cikgu ulang sekali lagi. Apa dia contoh-contoh berkomunikasi melalui gambar ataupun model, jadual, graf, perkataan, dialog dan juga peta. Okey, kita akan bertemu lagi insya-Allah di sekolah pula selepas ini. Cikgu harap bila cikgu gunakan peluang ini, okey, bila kamu dah kembali ke sekolah, silalah jaga SOP sebab kita masih belum menang. Okey, kita bertawakal kepada Allah supaya kita tak kena jangkitan virus ni. Dalam masa yang sama, kita perlu berusaha. Kita perlu tolong diri kita sendiri. Kita perlu tolong frontliners kita supaya kes COVID-19 ni dapat diselesaikan dan kita dapat hidup seperti biasa. Cikgu harap apa yang kamu belajar hari ini dapat manfaat dan kamu boleh ingat. Okey, sekian. Terima kasih. Bye.